Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habibuna wa syafi'una wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, InsyaAllah menyambung lagi siri perbincangan kita pada hari ini. Masih lagi berkaitan dengan rahsia-rahsia penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya yang bernama manusia. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama untuk kita sedikit melihat, membuat pengkajian tentang rahsia penciptaan roh dan juga nafsu. Qala Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu pada sebaik-baik penciptaan. Ini bermakna Allah jadikan manusia daripada kalangan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Kenapa kita kata manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan? Kerana Allah jadikan berbezanya manusia ini dengan makhluk yang lain kerana manusia terdiri daripada 3 unsur. Iaitu yang pertama, penciptaan dari sudut fizikal, jasad, lahiriah. Yang kedua, Allah ciptakan pada manusia adanya roh. Dan yang ketiga, Allah ciptakan pada manusia adanya akal. Jadi ini tiga-tiga unsur ini yang terdapat pada manusia, yang mana membezakan manusia dan meletakkan status manusia ini sebaik-baik kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap penciptaan dan setiap unsur-unsur yang Allah ciptakan itu sudah tentu di sana ada pertanggungjawaban dan ada tuntutan-tuntutan yang Allah yang perlu kita tunaikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita tengok dari sudut yang pertamanya dulu, kenapa dikatakan ahsani taqwim manusia ini pada penciptaan fizikalnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan tengok bagaimana bila adanya roh yang akan bersatu di dalam tubuh badan manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 28, bermula daripada ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia basharan daripada tanah liat yang kering, tanah liat yang kental, yang berubah warnanya. Faiza sawaituhu, dan apabila aku telah sempurnakan kejadiannya. Ini dalam hadis ada juga didetailkan bagaimana penciptaan manusia. Kemudian Allah sebut wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya daripada roh, daripada roh aku. Dan di sana ada pendetailan tentang bagaimana diciptakan manusia. Kita nak tengok, nak lihat bagaimana adanya penyatuan fizikal dan roh ni sejak bila berada di dalam badan manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebut
Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya setiap daripada kamu Allah kumpulkan penciptaan yang pertama yang Allah jadikan fi batni ummihi, dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah. Bermula penciptaan kita, kalau kita tengok dan ini juga dibenarkan. Sains, kajian sains membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Iaitu selama 40 hari daripada air mani, daripada benih lelaki dan perempuan ini Allah letakkan dalam rahim seorang perempuan selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithla zalik. Kemudian selepas 40 hari jadi alaqah. Jadi seketul ketulan darah ataupun zigot selama 40 hari juga. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla zalik. Kemudian selepas 40 hari kemudiannya, maka ketulan darah ini akan membentuk mudghah. Yang itu hari itu pun hati pun disebut seketul daging, mudghah. Terbentuknya ketulan daging yang disebut sebagai mudghah. Summa yursalu ilaihil malak. Selepas 40 hari, 40 hari, 40 hari, bermakna selepas 120 hari, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan padanya roh. Jadi bermula saat itulah para ulama bersepakat bahawa roh ini ditiupkan ke dalam diri manusia selepas 120 hari terbentuknya janin di dalam badan, dalam rahim seorang ibu. Wa dan pada waktu itulah selepas ditiupkan roh, digunakan kat sini, digunakan. Kita akan tengok nanti bila mana Allah gunakan perkataan roh, kemudian bertukar perkataan roh ini bila dah bersatu dengan tubuh manusia, tidak ada lagi disebut dengan perkataan roh. Setelah 100 ditiupkan roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diberitahu, diperintahkan kepada malaikat supaya ditulis bagi seorang manusia itu 4 perkara bagi telah ditetapkan. Biqatbin rizqihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalan-amalannya, dan wa syaqiyun au sa'idun, ataupun kesudahan nasib perakhiran hidupnya. 4 perkara ini sudah Allah tentukan sejak bermula peniupan roh ke dalam rahim manusia. Jadi itu secara kita boleh tengok lagi lah, ada pendetailan dalam hadis, dalam ayat Quran yang lain tentang pendetailan penciptaan manusia, tapi yang pasti roh mula bersatu dengan tubuh manusia setelah 120 hari. Dan itulah kalau dalam istilah kita pun, waktu kita tengok dari sudut sains sekalipun, waktu itu sudah bila cek sudah ada deguban jantung. Fizikal belum lagi terbentuk sempurna, tapi deguban kolbon tu dah ada. Jantung tu sudah ada. Bila dicek, doktor cek, kita sudah merasai adanya hidupan baru di dalam rahim wanita. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Lafaz roh ini Allah gunakan bila tadi dah ditiupkan roh, maka lafaz roh ini disebut sebagai nafsun. Kita bahasa Melayu pun kita sebut nafas kan. Nafas maksudnya sesuatu yang bernafas lah, yang bernyawa. Jadi disebutkan juga roh ini dengan maksud nyawa ataupun jiwa. Dan diguna perkataan selepas itu dengan perkataan nafsun. Tidak lagi digunakan dengan perkataan roh. Sebab apa? Dan hakikat roh tu yang sebenarnya pun, bila daripada tak ada, kemudian Allah tiupkan roh ke dalam diri manusia, dan sepanjang kita hidup, kita dinamakan manusia. Jasad ini berfungsi apabila ada roh. Bila roh dah dikeluarkan, maksudnya sudah ada kematian, maka jasad ini tidak lagi dinamakan dengan manusia,
dinamakan dengan mayit, jenazah. Jadi adanya roh barulah manusia itu disebut sebagai insan. Manusia yang ada jasad dan juga rohnya. Jadi roh itu fungsinya sebagai nyawa, sebagai jiwa yang paling utama. Namun demikian persoalan roh ini, bagaimana kesudahan roh selepas kematian, alamnya bagaimana, Allah sebut persoalan roh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Yang ini juga di antara persoalan yang menjadi salah satu sababun nuzul surah Al-Kahfi, bila mana orang-orang musyrikin Makkah dia nak cari apa lagi alasan nak membuktikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Yahudi dia beritahu kepada orang musyrikin, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara. Yang pertama tentang kumpulan lelaki, iaitu Ashabul Kahfi yang hilang di telan zaman ini. Yang kedua, tanyakan tentang Zulqarnain, penguasa timur dan barat. Dan yang ketiga, tanyakan tentang persoalan roh. Dan semua itu Nabi hanya dapat menjawab setelah Allah turunkan wahyu, dengan menjadi asbab turunnya surah Al-Kahfi. Jadi bermakna Allah sebut qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah roh itu adalah urusanku. Tak ada siapa yang tahu tentang hakikat sebenar roh. Yang kita tahu tadilah, adakah kita memiliki roh? Ya. Waktu bila mana setelah adanya penciptaan, setelah 120 hari Allah tiupkan roh. Kemudian sampailah ajal kita, roh tu dikeluarkan daripada diri manusia, maka roh itu sudah berada di alam barzakh. Roh berada di alam barzakh. Maksud alam barzakh apa? Yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia ada satu alamnya tersendiri. Bagaimana, kat mana? Wallahu a'lam. Tiada siapa yang mengetahuinya. Sebab tu Allah kata min amri rabbi, daripada urusan Tuhanku. Nabi pun tak tahu. Jadi kalau orang kata lepas orang mati, kita orang Melayu kan, ni roh orang mati kena bunuh, rumah tu berhantu, nanti rohnya datang balas dendam. Itu bukan roh. Kalau dia kata itu betul, nampak muka macam sebiji macam dia malam Jumaat karang, nanti roh datang. Bukan roh. Roh sama sekali tidak akan dapat masuk ke alam dunia setelah dikeluarkan. Kerana roh berada di alam barzakh. Barzakh dengan makna yang memisahkan. Itu alam dia. Sama ada duduk dalam kubur ke, dalam perut buaya ke, kena telan di buaya, kena makan di rimau ke, tapi dia tetap berada di alam roh. Yang jasadnya, mungkin dalam kubur, mungkin di mana-mana, tapi roh dia sudah Allah tempatkan di alam barzakh. Yang nampak kacau-kacau kata balas dendam atau pocong pontianak tu, itu adalah gangguan jin dan syaitan, bukannya roh. Bila nanti Allah akan masukkan balik roh ke dalam jasad manusia, iaitu setelah berlakunya kiamat, dibangkitkan manusia semula, maka roh dimasukkan kembali, kita dihisab, kita masuk syurga bersama dengan jasad dan juga roh. Waktu itu dipulangkan kembali roh manusia. Selebihnya kita tidak dapat mengetahui secara terperinci bagaimana sebenarnya hakikat roh ini. Wallahu a'lam. Cuma yang pasti di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut perkataan roh ini bila dia bersatu dengan fizikal manusia ni tadi, dah masuk ke dalam tubuh kita, maka Allah pakai dengan istilah nafsun. Jiwa, yang merujuk kepada jiwa, merujuk kepada diri, merujuk kepada nafsu dan sebagainya. Nanti kita akan tengok. Baik. Dan perkataan roh ini juga dengan perkataan disebut perkataan roh ini dengan lafaz nafsun ini, dengan yang beri maksud diri ataupun jiwa. Contoh Allah sebut bagaimana Allah gambarkan, beritahu tentang saat-saat kematian orang-orang yang kufur.
Dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah menyebut walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu melihat bagaimana keadaan orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, yang ketika itu berada dalam gelombang sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydiyahum. Para malaikat menghulurkan tangan meragut nyawa itu, roh itu dengan keras. Ni kat sini disebut perkataan anfusakum. Apa kata malaikat? Waktu nak mati ni, malaikat orang-orang yang zalim. Disebut kat sini. Cuba kita perhatikan. Allah tak kata orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Bermakna apa? Hatta orang-orang Islam sendiri yang melakukan kezaliman, dia akan merasai kesakitan waktu ajalnya, dengan kesakitan yang amat dahsyat. Yang mana para malaikat mengata dengan diragut nyawanya dengan keras dan dikatakan kepada akhriju anfusakum. Dihalau, keluarlah kamu daripada diri kamu. Apa yang dihalau? Roh ni tadi, nyawa ni tadi. Kamu keluar daripada diri kamu, daripada diri kamu. Sedemikian pembalasan waktu mati itu pun dah merasai orang yang az-zalimun, orang yang melakukan kezaliman ini merasai kesakitan yang amat dahsyat apabila saat nak dikeluarkan roh daripada badannya. Waktu itu tidak disebut dengan perkataan roh, tapi Allah sebut dengan perkataan anfusikum, diri kamu. Jadi berdasarkan beberapa ayat yang sedemikianlah, kita akan lihat selepas itu diguna perkataan yang merujuk kepada roh, yang merujuk kepada jiwa, yang merujuk kepada diri, dan juga yang merujuk kepada dorongan kehendak nafsu. Itu Allah gunakan dengan perkataan nafsun. Sebab roh yang asal ini adalah suci bersih asalnya, kerana unsur-unsur roh ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suci bersih. Manakala fizikal, perkembangan fizikal ini, kita apa yang kita makan, apa yang kita buat dah bercampur. Jadi bila dua unsur ini bercampur, roh dengan fizikal, dia sudah membentuk kat situ satu unsur yang dinamakan dengan nafs. Yang mana asalnya jiwa, diri, roh manusia ini asalnya bersih. Sebagaimana yang disebut oleh dalam hadis, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu ayuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu. Dan ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya, sama ada jadi Yahudi, jadi Nasrani ataupun jadi Majusi. Jadi bermakna fitrah asal lahirnya kita dengan fizikal, dengan roh, dengan jiwa ni tadi adalah bersih. Kemudian kita akan tengok penggunaan lafaz nafsun ini dalam Al-Quran. Allah menyebut sebanyak 275 kali. Banyak lafaz nafsun ini, sama ada secara tunggal nafsun ataupun dalam bentuk jamak, anfusun, jiwa-jiwa ataupun diri-diri ini sebanyak 275 kali. Menunjukkan satu perincian, setiap lafaz itu diguna sesuai dengan apa yang Allah kehendaki pada yang hendak difahamkan pada setiap ayat tersebut. Contohnya Allah gunakan kalimah nafsun ini. Yang pertama, Allah menggunakan perkataan nafsun untuk menanamkan rasa perlunya ada rasa pertanggungjawaban seorang individu ke atas pilihan yang dibuat. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, atas kamulah diri-diri kamu. Maksudnya apa? Apa yang kamu buat, apa tindakan kamu, apa ucapan kamu, apa saja, kamu bertanggungjawab ke atas diri kamu.
Dan juga Allah sebut gunakan perkataan nafsu ini supaya manusia, yang keduanya, supaya mereka mengingat tentang hakikat asal usul kita siapa. Dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai manusia, umum, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu daripada nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihi salam. Dan kemudian diciptakan daripada Adam ini zawjaha, isterinya, wa batha minhuma, dan dibiakkan keturunan, zuriat daripada keduanya di kalangan lelaki dan juga perempuan. Itu asal usul penciptaan manusia. Begitu juga dalam Al-Quran menyebut perkataan nafsun ini untuk menekankan kepada apa yang ada dalam diri manusia ni tadi. Roh yang Allah ciptakan yang sudah bersatu dengan diri manusia disebut sebagai nafsun ini, merujuk kepada dorongan, kehendak yang ada dalam hati kita itu. Apa yang gelora yang berlaku itu disebut sebagai jiwa. Yang mana nafsun ini disebut sebagai nafsun ataupun jiwa yang perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu dididik dan ditarbiah supaya mengikut dorongan laluan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nak memahami hakikat nafsun, jiwa yang ada dalam diri manusia ini, di dalam Al-Quran Allah pakai 6, merujuk ada 6 jenis. 6 jenis nafsun. Apa dia? Yang pertamanya disebut dengan nafsul ammarah. Nafsul ammarah maksudnya nafsu yang menghasut. Yang ini adalah peringkat yang paling asas, yang paling, maksudnya semua orang ada. Peringkat paling asas yang ada dalam diri manusia, iaitu satu perasaan gelora jiwa yang mengajak kepada kejahatan, yang mengajak kepada keburukan. Sebab itu kita diajar dalam surah An-Nas. Kerana apa? Nafsu yang bergelora ini memberi peluang kepada laluan kepada syaitan untuk menghasut pula manusia. Dalam diri manusia sudah ada. Bila manusia itu dia ikut nafsu dia, maka lebih mudahlah syaitan pula nak menghasut. Maknanya kita ada dua hasutan. Hasutan hawa nafsu dan juga hasutan syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyebabkan kita rasa tak yakin, was-was. Itu hasutan syaitan. Tapi apa yang rasa nak buat kejahatan, rasa nak buat keburukan, itu asalnya berasal daripada apa yang memang ada dalam jiwa manusia. Apabila tak dididik, tak dipupuk supaya tidak diarahkan ke arah kebaikan, maka nafsu inilah yang akan selalu menyebabkan kita terdorong untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bila mana Nabi Yusuf dituduh melakukan berzina dengan Imratul Aziz. Kemudian bila Imratul Aziz telah membuat pengakuan bahawa Yusuf alaihi salam tidak bersalah, maka Nabi Yusuf disebut wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku nak membersihkan diri aku, kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammarah, akan sentiasa mengajak untuk cenderung ke arah apa? Bisu, cenderung untuk melakukan kejahatan. Kecuali jiwa-jiwa ataupun nafsu-nafsu yang terselamat kerana mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Yusuf dia kata bukan sebab diri dia, tapi kerana Allah jaga, menjaga dirinya, menjaga nafsunya supaya tidak terdorong untuk melakukan kejahatan. Jadi sebab itulah dalam Islam kita ada tuntutan supaya mujahadatun nafs, bermujahadah, berjihad untuk melawan hawa nafsu. Lawan.
Bukan buang. Nafsu tak boleh nak buang. Sebab apa? Kita nak makan. Kalau tak ada nafsu makan, boleh tak makan? Tak makan. Nafsu nak kahwin, nafsu nak makan, nafsu nak cantik dan sebagainya. Itu semua adalah hasil yang memang Allah jadikan fitrah manusia. Cuma bagaimana kita nak salurkan kehendak-kehendak dan keinginan tersebut dengan cara yang baik. Asalnya nafsu ini lebih mudah nak terarah ke arah kejahatan. Sebab itu tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang nafsu ni. Dan sentiasa ada. Nafsu nak marah. Itu nafsu lah. Nafsu suka ngata orang. Sebab itu kena perlu ada mujahadah. Sentiasa kita nak mujahadah. Bagaimana nak kontrol nafsu kita ini. Contoh, kalau kita ni jenis mudah marah, panas barang. Bagaimana nak kontrol perasaan marah ini? Sebagaimana contoh Nabi ajar tips nak mengawal marah ni, sebab dalam hadis riwayat Bukhari menyebut laisa syadidu bisur'ati. Bukannya orang yang kuat itu adalah kuat dia dalam pertandingan lawan gusti misalnya. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu ialah orang yang dia mampu, yamliku nafsahu. Dia mampu mengawal nafsunya, mampu mengawal dirinya ketika al-ghadab. Ketika marah. Jadi itu maksudnya bagaimana Nabi menyebut contoh dalam masalah kita nak mengawal nafsu marah ini. Diingatkan, kita bukan kita rasa hebat itu, nafsu kita kalau ikut dorongan hawa nafsu memanglah dia kata ni sadar ni hebat. Dia rasa fizikal dia kuat, dia dah cukup hebat. Tak. Disebut dalam Nabi menyatakan orang yang kuat itu ialah orang yang dia boleh kawal, kontrol perasaan marahnya. Maka itulah disebut orang yang perkasa dan kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu namanya nafsu al-ammar. Yang kedua nama disebut sebagai nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini bermaksud nafsu yang menyesal. Bagaimana berlaku? Proses ini berlaku iaitu apabila tahap, kita dah bincang pada kuliah yang lalu, pada tahap hati ni, bila dah ada proses hati ni juga, sebab nafsu dengan hati ni, nafsu ni berlaku di mana? Di hati lah. Qalbun asim, hati yang telah banyak berdosa, dah banyak titik-titik hitam ini, bagaimana bila dirawat, disucikan balik, maka kita akan melalui proses sehingga hati ni kita nak menjadi qalbun munib. Hati yang telah bertaubat ni tadi. Ini prosesnya, sebab waktu itu proses qalbun munib ini dalam qalbun ni tadi dia sudah ada nafsul lawamah. Jiwa nafsu yang menyesal. Iaitu apabila nafsu amarah ni tadi dapat dikalahkan. Maknanya memang dalam hidup kita akan selalu berlaku pertempuran setiap hari, setiap masa. Tak adanya kita rasa hari ni kita baik je, maintain je baik. Tak ada. Soleh je tak ada. Bila nafsu kita dengan syaitan, syaitan pula bukan syaitan jin je, syaitan manusia pun ramai yang menghasut ni. Jadi bagaimana berlakunya kita nak didik, nak pupuk hati ini dan nafsu ini apabila nafsu ammarah ini dapat ditewaskan. Kita dapat kalahkan. Peringkat inilah dalam jiwa manusia akan berlaku, dia akan berlaku muhasabah diri dia. Dia cek balik. Macam mana boleh laku muhasabah? Mungkin ada dia dengar nasihat orang, ada suasana yang menyedarkan dia. Sebab itu sangat penting kita berada dalam lingkungan bi'ah solihah, orang-orang yang selalu dapat mengingatkan kita. Sangat penting. Jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga sendiri yang selalu mengingatkan ke arah kebaikan. Sebab pertembungan, peperangan melawan hawa nafsu ini sentiasa berlaku setiap masa. Jadi bila berlaku muhasabah dalam diri dia, dia akan muhasabah, nilai balik apa yang aku buat, apa sebenarnya ni. Tadi aku cakap apa ni? Ada keinsafan dalam diri. Masa tu terdetik, tak betul. Memang aku cakap, apa yang aku cakap tadi tak betul, silap. Sudah ada kat situ. Ada rasa menyesal. Ya Allah, teruk benar.
buat tadi, ambil keputusan yang sangat tidak bijak contohnya, yang boleh merosakkan diri sendiri. Jadi waktu itu kalau nafsu itu maksudnya nafsu lawamah ini berterusan, dia maknanya istiqamah, dia jaga, dia sucikan, dia kawal, insya-Allah kita akan tengok step ini akan pergi ke seterusnya, maknanya kepada kemuncaknya yang terbaik. Namun demikian waktu ini juga dia masih lagi berlaku peperangan, sekejap dia menyesal, kemudian dia akan buat baik, kan? Kemudian lalai balik, buat jahat balik. Maknanya masih ada. Jadi perlu ada sokongan-sokongan ini. Sebab itu Allah sendiri, kita akan tengok dalam surah Al-Qiyamah, surah yang menceritakan tentang berlakunya kiamat. Allah menyebut wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan dan aku bersumpah demi dengan nafsu yang menyesal. Allah bersumpah dengan nafsu yang menyesal ini. Tengok, maknanya apa? Menunjukkan satu kepentingan. Allah sendiri bersumpah dengan makhluk yang diciptakannya, iaitu nafsul lawamah ini, bahawa nafsul lawamah inilah juga yang akan dihisap di hari kiamat. Bermakna bahawa kamu akan, nafsu-nafsu ini, jiwa-jiwa kamu nanti ini akan dibangkitkan kembali, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila pada hari kiamat nanti. Allah bersumpah dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Maka dalam waktu ini jugalah kita akan tengok berlaku pertembungan ini di antara nafsu tadi ataupun jiwa tadi, hati tadi yang ada fuad tadi. Sebelum ni, kalau fuad yang ada ilmu, yang paling terbaik apa? Yang dengan akal. Siapa yang mempunyai akal? Ulul albab. Jadi pertembungan kat situ. Yang unsur ketiga tadi kan, akal dengan nafsu ni tadi. Akan selalu ada pertembungan. Sekejap akal yang menang, sekejap nafsu yang bermaharajalela. Jadi masih ada pertembungan waktu itu, bagaimana nak mengarahkan gelora jiwa yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketiganya, kita akan tengok daripada nafsul lawamah ini, inilah yang disebut, dia akan pergi pada peringkat yang ketiga, namanya nafsul mulhamah. Nafsu yang mendapat ilham. Sebagaimana Allah sebut pada penciptaan manusia dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10, wa nafsin wama sawwaha, wa nafsin wama sawwaha, dan demi jiwa yang telah aku ciptakan, wama sawwaha, dan aku telah sempurnakan kejadian. Maknanya bila Allah sebut, bila aku dah sempurnakan diri manusia, kejadiannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka waktu itu fa'alhamaha, maka jiwa ni tadi akan diilhamkan dengan dua. Allah akan ilhamkan kepada nafsu ni dua perkara. Sama ada fujuraha, kejahatan, dia memilih untuk melakukan kejahatan, wa taqwaha, ataupun memilih untuk melakukan kebaikan. Jadi bermakna segala gerak langkah dia, tingkah laku dia, percakapan kita akan terarah sama ada nak buat baik ataupun buat jahat, apa yang Allah ilhamkan. Allah dah ilhamkan ini kalau nak buat baik apa laluannya, bagaimana? Mesti berada dalam lingkungan yang baik, sentiasa ingat, perbanyakkan zikir. Itu contoh dorongan untuk pergi kepada takwa. Kalau yang nak pergi kepada fujur, itu lagi banyak. Suka tengok dengar benda-benda lara, yang lalai dan sebagainya. Tapi Allah sebut, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, berjayalah, beruntungnya orang-orang yang man zakkaha, orang yang menyucikannya. Menyucikan apa? Menyucikan nafsunya. Allah kata orang yang paling beruntung bila nafsu ini akan mendapat ilham. Sama ada ilham untuk melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Orang yang paling beruntung maksudnya orang yang akan memilih kebaikan, iaitu dengan cara apa dia mensucikan jiwanya. Sebab itu dia tak sebut, bukan suruh buang nafsu sampai tak ada nafsu. Tak. Kena sucikan.
Macam kita ibaratnya macam baju kotor lah. Bila baju kotor ada tumpukan kekotoran. Yang kita nak bersihkan, memang kita kata nak bersihkan baju, tapi yang kita buang apa? Kita buang kotoran. Bukan kita buang baju tu. Kan? Baju kita nak pakai lagi. Walaupun ada kekotoran, tapi kita bersihkan. Jadi, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka rugilah, hampalah orang-orang yang dia mengotorkannya. Dia tak bersihkan nafsu dia. Rugi dia. Hampalah dia. Sehingga nafsu itu terbenam dalam jiwa dia. Maksudnya berkekalan untuk jadi busuk dan sebagainya. Jadi sebab itu nafsu ini perlu dididik. Waktu ini nafsu yang sudah ada ilham, dia sudah mula tadi dia dah muhasabah. Maka dia baru nampak, oh ini jalan keluarnya. Kalau aku nak berubah, aku kena selalu pergi cari kawan yang baik. Tinggalkan contohnya kawan-kawan yang suka mengajak ni. Itu lagi ramai. Cari kawan-kawan, orang-orang yang boleh nasihat, hadiri majlis-majlis ilmu misalnya. Dia sudah nampak jalan keluar. Dan waktu inilah disebutkan bagaimana cara Allah nak menjadikan seseorang itu lebih baik. Allah jentikkan dalam dirinya, sudah ada hidayah kat situ. Tinggal lagi manusia itu sendiri bagaimana dia dah, orang yang dah telah dapat hijrah ini, dia bawa. Maknanya kita akan tengok, dia sudah ada, aku nak berubah. Aku nak berhijrah. Tapi dia tak boleh ada keazaman saja, dia mesti disertai dengan tindakan. Maknanya kalau dibiarkan, beberapa amal kita akan tengok. Sebab itu contohnya orang yang dah dapat hidayah Islam, ada yang murtad balik. Orang yang dah dapat dah berhijrah melakukan kebaikan, akhirnya bila tak dijaga, dia kembali melakukan balik ke tempat asalnya balik. Waliyazubillah. Jadi sebab itu ini adalah proses yang berterusan. Allah sebut dalam surah Al-An'am juga ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sebagaimana kita bincang sebelum ni pun dalam soal lapisan hati yang pertama, bila Allah kendaki seseorang itu kebaikan ke dalam dirinya, maka Allah akan jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam, untuk menerima hidayah. Jadi ini bila waktu itu dia dapat hidayah, bermakna itulah cara Allah nak bagi kebaikan kepada dia. Tinggal lagi kita lah kena usahakan, kena jaga hidayah yang Allah telah kurniakan kepada kita, supaya kita pengakhirannya bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perakhiran yang husnul khatimah, perakhiran yang baik. Sebab kita tak tahu lagi perakhiran kita bagaimana. Yang akan dikira yang menentukan diri kita ke syurga atau ke neraka, antaranya ialah pengakhiran kematian kita. Sebab itu kita akan sentiasa nak minta, kita selalu doa supaya Allah kurniakan kita dengan husnul al-khatimah. Jadi waktu inilah kita boleh nampak waktu ini proses hatinya sudah hampir sempurna, dia akan jadi qalbun munib, hati yang sudah bertaubat. Dia sudah nampak dah bagaimana jalan keluar untuk dia pergi ke jalan yang Allah redha. Kemudian yang keempat, kita akan tengok disebut dengan berkaitan dengan jiwa ini dengan nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang keempat, yang kelima dan yang keenam ni kita boleh masukkan dia dalam 3 in 1, 3 dalam 1. Kerana pada peringkat ini nafsu mutmainnah ini merupakan peringkat hamba Allah yang paling baik di sisi Allah. Tapi dia masih lagi, dia ada 3. Lepas ni kita akan tengok lagi 2. Peringkat yang pertama bagi jiwa yang tenang ini disebut sebagai nafsul mutmainnah, yang mana Allah iktiraf, Allah puji orang yang memiliki hati yang tenang ini. Allah sambut jiwa-jiwa yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebagaimana dalam surah Al-Fajr Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila berlaku kiamat, kemudian dibangkitkan manusia, Allah panggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ini, jiwa yang baik, yang memiliki jiwa yang paling unggul. Allah sebut dengan satu
ungkapan seruan dengan yang sangat indah. Allah panggil balik, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kamu datang kepada aku bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Kamu wahai jiwa yang tenang ini, kembali kepada Tuhan kamu kerana kamu pulang dalam keadaan radiyatan. Kamu redha mardiyatan. Ni yang tiga. Yang pertama mutmainnah, jiwanya tenang. Yang keduanya radiyah, yang ketiganya mardiyah. Jadi tiga dalam satu inilah yang Allah sebut jiwa yang akan menghadap, jiwa yang paling unggul yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah iktiraf orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa ini, tiga dalam satu ini, diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Hamba yang diiktiraf di sisi Allah ialah hamba yang memiliki jiwa ini, mutmainnah, radiyah dan mardiyah. Disambut dan dialu-alukan untuk masuk syurga. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Subhanallah. Bayangkan, sama-sama kita mengharap, ini Allah sendiri panggil, inilah hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di kalangan hamba-Ku yang berbahagia. Fi ibadi, dari kalangan hamba-Ku yang berbahagia. Akhirnya Allah, maksudnya bayangkan, disambut, dialu-alukan, masuk syurga, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurga. Subhanallah, muslimin muslimat. Bagaimana begitu sekali Allah mengiktiraf hamba yang datang, yang datang bertemu dengannya pada saat di akhirat nanti dengan orang yang dengan memiliki jiwa yang sedemikian. Mustahil tak untuk kita menjadi orang yang memiliki tiga jiwa yang unggul ini? Tak mustahil. Tetapi dia memerlukan kepada proses mujahadatun nafs. Memang bukan senang. Proses ini adalah proses yang berterusan. Kita akan tengok bagaimana orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang ini bagaimana? Contoh bila dia melakukan ibadah. Tadi dia dah muhasabah, dia dah insaf, dia dah bertaubat. Jadi dia nak melakukan ibadah. Dia rasa sangat rindu nak, contoh nak solat lah. Kita tengok bagaimana sahabat menunggu-nunggu. Kita tengok juga kalau mungkin ada di kalangan kita pun ada. Belum lagi waktu zuhur tunggu. Rindu ni nak tunggu masuk waktu, nak terus nak sembahyang sunat qabliyah, nak sembahyang sunat wuduk dan sebagainya. Rindu nak melakukan ibadah. Ini contoh. Sebab dia rasa tenang. Rasa sangat seronok nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat seronok nak bagi sedekah contohnya. Tak rasa sayang dah dengan harta dunia contohnya. Jadi ini jiwa yang dia rasa tenang. Apalah dunia ini berbanding nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha. Ini orang yang betul-betul mantap imannya, akhlak, cakapnya baik. Kita akan tengok perlakuan dia pun tenang, tak ada jenis nak panah barang je, tak ada nak asyik-asyik nak melenting je, cakap kasar, tak ada. Sebab orang yang nafsu mutmainnah, jiwanya tenang, perlakuannya pun tenang, percakapannya pun. Ini contoh gambaran bagi orang yang memiliki jiwa yang tenang. Bila dia dah tenang, dia pergi yang seterusnya, nafsun radiyah, nafsu yang dah redha. Bagaimana? Ini peringkat yang berlaku setelah dia memiliki jiwa yang tenang. Jadi kena usahakan dulu supaya kita memiliki jiwa yang mutmainnah. Sebab selepas itu bila kita dah tenang, kita dah boleh kontrol, kita dah boleh kawal diri kita, nafsu kita, maka fasa yang berlaku, apa yang berlaku selepas itu, kita akan memiliki nafsun radiyah, nafsu yang redha. Keredaan yang mutlak kepada apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Subhanallah, ini bukan senang ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang dalam doa yang mungkin ada yang biasa kita sebut, kita doa selalu minta dengan Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira.
Saya sendiri pun ni tuan-tuan dan puan-puan nak sebut memang senang. Wahai Allah, wahai Allah, jadikanlah setiap qada, setiap takdir yang qadaitahu li, engkau telah takdirkan untuk aku itu khairah, kebaikan. Kita nak nampak apa yang Allah takdirkan, apa yang berlaku tu baik. Contoh sekarang, contohlah, benda simple, kita berada PKP ni. Macam mana kita nak positifkan diri kita, nak tengok, oh ini tak apalah. Ada hikmahnya. Kalau ikut emosi macam mana? Apa teruk sangat, nak pergi semayang pun tak boleh. Contoh, nak semayang jemaah kat masjid pun tak boleh contohnya. Nak buat ini pun tak boleh. Takkan nak pergi jumpa ziarah mak ayah pun tak boleh. Kalau kita ikut, itulah emosi, nafsu amarah ni tadi. Kalau kita ada nafsu mutmainnah, akal kita akan berfikir dengan logik. Kita boleh nampak kebaikan, hikmah-hikmah, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan tenang. Sebab kita dah ada tenang. Bila dah tenang, maka kita akan redha. Kita ditimpa musibah. Apa-apa yang berlaku pada diri kita, kita redha. Memang betul tuan-tuan dan puan-puan nak memahami. Bila nak lafazkan doa ini pun Allah, wahai Allah. Aku arahkan diri aku supaya tengok apa yang Engkau takdirkan. Supaya kita boleh berdamai dengan takdir kita. Nak cakap istilah sekarang, berdamai dengan takdir. Kan, maksudnya apa? Kita insya-Allah ada kebaikan. Walaupun memang berat, memang sakit. Tapi nak mencapai tahap supaya nafsun radiyah, redha. Maka bila dia dah redha, orang yang memiliki jiwa yang redha, dia tidak akan meratap-ratap lagi dengan perkara yang telah berlaku. Dia tak tinggal pada zon masa lalu. Tak tinggal pada zon lalu duduk menangis, duk meratap, duk ingat, duk ungkit. Kenapalah dulu macam ni, kenapa sekarang macam ni. Maksudnya apa? Dia masih berada zon masa lalu. Nak jadi macam dulu juga. Sedangkan benda yang berlaku dia hadap sekarang ni dah berubah. Jadi masih tak boleh nak terima hakikat yang berlaku dalam kehidupan dia. Dan begitu juga orang yang redha ni, dia juga tak tinggal pada masa yang akan datang. Zon masa depan. Maksudnya apa? Dia tidak terlalu berangan-angan tinggi dalam impian, nak mencapai impian dunia yang belum tercapai. Aku nak, kenapalah, ni belajar bukan main susah, nak jadi profesor ni. Duk rasa macam, kenapa aku tak boleh? Kenapa aku tak dapat jawatan ni contohnya? Kenapa aku tak begini? Maknanya benda tu dia nak, kehendak jiwanya ada, tapi benda tu Allah tak takdir lagi berlaku kepada dia. Walaupun itu impian dia, angan-angan dia. Jadi dia duk rasa macam, tak boleh. Benda tak berlaku, kita tak tahu apa yang Allah takdirkan di masa akan datang. Esok pun kita tak tahu. Sama ada kita hidup ataupun nyawa. Tapi dia punya impian yang terlalu tinggi menyebabkan bila contoh dia kata esok, dia nak anak dia semua balik contohnya. Ini benda yang biasalah. Tiba-tiba anak dia tak balik. Orang ni bagi alasan ni, orang ni bagi alasan PKP, mak tak boleh balik contoh. Tu dia punya harapan. Jadi bila tak berlaku tu, dia akan rasa sangat menyesal. Ini orang yang dia tak redha. Dia belum lagi memiliki jiwa yang redha. Sehinggalah kita akan tengok kalau orang ahli-ahli sufi, dia sebut antara ukapan dalam nasyid pun ada, ilahi. Orang yang redha ni dia akan sebut akhirnya, ilahi anta maksudi. Wahai Allah, engkaulah saja yang menjadi matlamatku. Wa ridhaka matlubi. Dan redha kamu saja wahai Allah yang menjadi kehendak aku. Apa yang aku hendak hanya redha kamu. Engkau saja yang aku maksudkan. Engkau saja yang menjadi matlamatku. Sampai ke tahap itu barulah bermakna hatinya sudah, jiwanya adalah jiwa yang radiyah, yang sudah redha. Kemuncak kepada jiwa yang redha ini, dia buat apa pun saja, dia akan menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Betul tak? Bila dia buat apa saja, apa yang berlaku, dia akan redha. Pernah tak kita tengok orang yang redha ni, contoh anak dia meninggal, bila tanya macam mana ni makcik, alhamdulillah. Contoh, maksudnya apa? Dia tak ada menyalahkan, contoh anak dia mati,
kena bunuh contohnya. Memang kalau ikut Morsi memanglah dari sudut hukuman tu lain kira lah. Dari sudut dia nak menerima, marah, kenapa dia tak boleh nak terima takdir yang berlaku tu. Maknanya dia marah-marah, kenapa anak aku mati dulu, dia muda lagi, kenapa kamu buat macam ni. Tapi orang yang memiliki jiwa yang reda ni, mula-mula dia akan ikhlas menerima, reda menerima apa yang telah berlaku, barulah lepas jiwanya tenang menghadapi apa-apa pun. Ini adalah takdir yang telah Allah tentukan bagi dirinya. Dan yang terakhir, jiwa yang tenang ni tadi, jiwa yang reda ini yang Allah panggil apabila memiliki ketiga-tiga ini, iaitu dia dah reda, maka jiwa yang tenang, yang reda ini menjadi jiwa nafsun mardiyah, iaitu jiwa yang diredai Allah. Inilah tadi yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 3 dalam 1 ni tadi. Orang yang memiliki jiwa 3 ni, akhirnya dia adalah jiwa diri yang Allah reda. Ini peringkat yang paling tinggi. Allah reda dengan jiwa orang tersebut kerana dia sudah memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang reda. Apa saja Allah takdirkan kepada dia, dia reda, maka Allah reda bagi dia. Apa saja yang dia reda, apa saja bermakna orang yang sudah menjadi diri dan jiwa yang direda ini, apa saja yang mereka lakukan mendapat keredaan Allah. Ini pemilik nafsun mardiyah ini, antaranya kita akan tengok siapa dia. Orang-orang yang walaupun diri sendiri tak tahu. Contohnya wali-wali Allah. Kita tengok. Percakapan dia, perbuatan dia, semuanya adalah perkara yang dia buat mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok orang-orang yang bagaimana Allah sebutkan penggunaan lafaz-lafaz ini dengan adanya perbezaan-perbezaan ini, yang mana menunjukkan kepada sebagaimana Allah ciptakan kita sebagai manusia, ada proses penciptaannya. Step pertama apa, step kedua apa, step ketiga. Dia tak terus-terus jadi, terus sempurna, tak. Ada prosesnya. Maka begitulah juga dalam proses kita nak mendidik, nak mentarbiah jiwa kita, hati dan nafsu kita, ada prosesnya. Bermula daripada nafsu amarah ini tadi, perlu dididik, ditarbiah supaya dia akan terus pergi kepada nafsul lawamah, kemudian pergi nafsu kepada nafsul mulhamah. Kemudian akhirnya kita nak memiliki keunggulan 3 dalam 1 ni tadi, jiwa yang dipanggil hamba-hamba Allah yang diiktiraf ini, yang memiliki jiwa yang mutmainnah, radiyatan, mardiyah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada hari ini, Allah dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa terbimbing dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja. Aqulu lihaza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.